Assalamualaikum. Hari ini kita akan bergelombang untuk belajar gelombang. Dan gelombang ni, anda teruslah. Dia ada dua tau, iaitu ayunan dan getaran. Ayunan dan getaran ni, dia secara bukunya dia punya definisi dia ialah gerakan ulang alik pada kedudukan keseimbangan melalui satu lintasan yang tertutup. Dan seterusnya, gelombang ni dia boleh pindahkan tenaga je tau, dia tak boleh pindahkan jirim. Dan sebab kalau kita tengok contoh ni, apa yang bergerak hanya tenaga tu kan. Dia daripada bahagian A, tenaga dia dipindahkan ke bahagian B. Dan kalau dia punya di merah dekat spring tu, dia tak bergerak daripada bahagian A ke bahagian B. Itulah. Dan seterusnya, gelombang ni kalau kita tengok dalam buku ni macam ada banyak sangat jenis kan. So macam nak ringkaskannya, gelombang daripada aspek dia punya profil gelombang, daripada aspek dia punya bentuk gelombang tu, dia ada dua, iaitu gelombang pegun dan gelombang progresif. Gelombang pegun ni dia paling senang nak ingat adalah gitar kan, sebab bila ketik gitar tu, dia punya tali tu macam bergetar je, dia tak macam bergerak lah. Kalau gelombang progresif tu dia macam adalah nampak dia profil gelombang tu, dia nampak dia bergerak. Soalan ditanya beza gelombang progresif dan gelombang pegun, jawab je gelombang progresif merambat dengan masa dan gelombang pegun tak merambat dengan masa. Jadi kalau kita lompat masuk dalam gelombang progresif ni, dia ada dua jenis, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Gelombang melintang ni sebenarnya nak ingat dia macam paksi Y tau, dia 90 darjah. Dan dia terdiri daripada puncak dengan lembangan. Puncak dekat bahagian atas dan lembangan dekat bahagian bawah. Dan dia punya contoh ialah, kalau anda nak senang ingat, ialah RCA, iaitu radio, cahaya dengan air. Dan gelombang membujur pula, dia macam paksi X tau, dia macam memanjang gitu. Dan dia ada dua bahagian juga, iaitu mampatan dan gegangan. Dan dia punya contoh paling senang nak ingat, memang paling senang nak ingat pun sebab dia ada satu je, iaitu bunyi. Jadi ada dua lagi jenis gelombang, iaitu ni daripada aspek medium tau, medium untuk pindahkan tenaga. So ada dua, iaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Gelombang mekanik ni dia perlukan medium tau untuk pindahkan tenaga. So, dan dia kena ingat dia terdiri pada getaran zarah. Rasa dia punya contoh ialah air dan seismik. Kalau elektromagnet ni, dia tak perlu pun medium untuk pindahkan tenaga tu. Dan dia punya contoh ialah radio, cahaya dengan tanah. Jadi bila kita dah kenal jenis-jenis gelombang ni, kita kena tahu istilah-istilah gelombang ni. Jadi yang first ialah amplitude. Amplitude ni ialah sesaran maksimum tau, sesaran maksimum yang gelombang tu boleh capai. Yang kedua adalah tempo. So tempo lah masuk. Dan dia punya rumus yang kena ingat ialah E sama dengan 1/f. Yang ketiga ialah frekuensi. Frekuensi ni dia adalah bilangan ayunan lengkap yang boleh dihasilkan oleh zarah tu dalam masa 1 saat je. Dan kalau ataupun dia punya istilah lain adalah bilangan gelombang yang boleh dihasilkan. Rumus dia yang kena ingat ialah F sama dengan 1/T. Yang keempat adalah panjang gelombang. Panjang ni kita kena faham tau, kena faham betul-betul yang dia adalah jarak antara dua titik sefasa. Dia bukan dia titik tu mesti selari dengan titik yang lain. Macam contohnya jarak antara A dengan B mesti selari. Dia bukan jarak A dengan C, sebab dia tak selari. Setelah sekali adalah laju gelombang. Laju gelombang ni simbol dia V. So laju lah yang dilalui oleh sesaat. Bahagian laju anda nak cakap ni, dia gelombang ni ada dua graf, iaitu graf sesaran dan masa dan graf sesaran dan jarak. Jadi bila dapat graf ni, macam biasanya kita boleh dapat lah maklumat daripada graf tu. Contohnya macam dapat sesaran ni amplitude tau, dan masa tu tempo, dan kalau jarak tu laudah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu pelembapan dan resonans. Jadi apa yang kita kena tahu pasal pelembapan dan resonans ni, kita akan masuk kepada pelembapan. Pelembapan ni kita ambil daripada contoh ayunan bandul. Contohnya bila kita tolak bandul tu, kita tolak, dia akan ke kanan, ke kiri, dan dia akan lama kelamaan menjadi semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Jadi kita boleh definisikan pelembapan ni sebagai pengurangan amplitude dalam satu ayunan disebabkan oleh kehilangan tenaga. Jadi apa yang menyebabkan berlakunya kehilangan tenaga ni? Dia ada dua. Yang pertama adalah pelembapan luaran. Pelembapan luaran ni adalah seperti main buaian dekat dalam taman permainan. Jadi kita tolak buaian tu dengan kita punya tenaga tangan, dengan kaki kita. Itu adalah daya luar. Sebab itulah buaian tu dia akan sentiasa bergerak sehingga kita
statik dan dia akhirnya berhenti. Jadi yang kedua adalah pelembapan dalaman. Dalaman ni kita boleh ambil contoh seperti gitar yang petik string gitar tu, dan bila kita petik getar lah kan, dan dia akan menghasilkan bunyi. Tapi kalau kita biarkan dia, selepas kita petik, dia akan lama-kelamaan hilang. Jadi itu pelembapan dalaman ni dia diertikan sisa ayunan kehilangan tenaga disebabkan regangan dan mampatan zarah-zarah dalam objek itu. Seterusnya, untuk mengetahui resonance, kita kena tahu yang satu objek ni dia mempunyai frekuensi asli mereka yang tersendiri. Jadi, resonance ni dia disebabkan oleh satu sistem ayunan tu, dia dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli objek yang dikenakan daya luar itu. Kita ambil lagi sistem ayunan bandul. Tapi kali ni kita ada 5 bandul. Kita namakan dia A, B, C, D dan X. X dan C mempunyai panjang tali bandul yang sama. Jadi, kita akan gerakkan bandul X. Kita gerakkan bandul X dan bandul-bandul lain tu dia akan bergerak juga. Tapi mana yang akan sama dengan gerakan bandul X? Bandul C. Kenapa? Sebab frekuensi asli yang ada dalam panjang tali bandul C tu sama dengan panjang tali X. Sebab sama kan? Jadi frekuensi asli dia sama. Jadi C akan berayun dengan amplitude yang maksimum. Dalam kalangan arkitek dan juga engineer, fenomena yang kat Tacoma-Narrows Bridge ni paling popular disebabkan adanya resonance. Term yang dibina untuk Tacoma-Narrows Bridge ni dia tak sesuai sebab adanya faktor angin yang mempunyai frekuensi yang asli, dia dikenakan kepada jambatan tu kan. Dan jambatan tidak ada frekuensi asli yang sama dengan angin tu. Jadi apa yang berlaku? Tacoma-Narrows Bridge tu dia pun berayun macam ayunan bandul. Tapi mana boleh kan? Jambatan tak boleh macam tu. Jadi kita belajar daripada kesilapan pantulan gelombang. Bayangkan kita letak jari kita dalam permukaan air, akan berlakunya gelombang. Dia membulatkan. Dan ada lagi satu, kita kocak-kocakkan air, gelombang yang akan terbentuk adalah muka gelombang sata. Jadi kita berkenallah dengan apakah kesan pantulan terhadap ciri-ciri gelombang. Kita kena tahu frekuensi dia, panjang gelombang dia dengan laju gelombang dia sama, tidak berubah. Bayangkanlah kiriat tu, adanya gelombang air sata. Gelombang air sata yang straight tu kan. Jadi dia akan straight, dia akan menghasilkan sudut tuju, dan kemudian apabila dia terkena kepada pemantul sata, dia akan berlaku pantulan dan dinamakan sebagai R. Yang sudut tuju tu dipanggil I. Lepas tu, kita kena tahu juga sebab pantulan ni dia berpantul, dan itu bermaksud dia akan berubah arah perambatannya sebab adanya pemantul sata. Jadi dia akan melanggar pemantul sata dan akan terpantul ke arah lain. Banyak je aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan kita. Antaranya adalah mesin ultrabunyi untuk mengesan kedudukan fetus dalam kandungan seseorang ibu. Jadi, pantulan gelombang ni, gelombang yang dihasilkan daripada bayi tersebut datang daripada organ dalaman, dan gelombang tu dipantulkan dan dihantar ke dalam mesin ultrabunyi, dan pengimajan bayi tersebut terhasil. Maka ibunya boleh tengoklah keadaan bayi dia. Kedua adalah gelombang radio daripada satelit komunikasi macam satelit astro yang dipasang di luar rumah. Ketiga pula adalah menggunakan sistem sonar. Dia berfungsi dengan meletakkan transducer pada kapal itu. Dan transducer ni dia akan menukarkan pemancaran gelombang yang dipantulkan daripada ikan tu kepada isyarat elektrik dan menentukan sama ada kawasan itu mempunyai jumlah ikan yang banyak ataupun sedikit. Kita akan bergerak kepada tajuk yang seterusnya, iaitu 5.4, pembiasan gelombang. Apa maksud pembiasan gelombang ni? Pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan hal laju gelombang apabila gelombang merambat dari satu medium ke medium yang lain. Gelombang ni ada 3, iaitu air, cahaya dan bunyi. Laju gelombang air dipengaruhi oleh kedalaman air, laju gelombang bunyi dipengaruhi oleh ketumpatan udara, dan laju gelombang cahaya dipengaruhi oleh ketumpatan optik medium. Seterusnya, kita akan bergerak kepada kesan pembiasan ke atas ciri-ciri gelombang. Berikut merupakan 2 gambar rajah, iaitu dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek dan dari kawasan air cetek ke kawasan air dalam. Ciri-ciri gelombang ada 5, sudut tuju dan sudut biasan, panjang gelombang,
frekuensi, laju gelombang dan arah perambatan. Bagi dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek, sudut tuju dia lebih besar daripada sudut biasan. Panjang gelombang akan berkurang, frekuensi tidak akan berubah dalam mana-mana keadaan. Laju gelombang akan berkurang dan arah perambatan dia akan dibias mendekati garis normal. Bagi dari kawasan air cetek ke kawasan air dalam, dia hanya bertentangan dengan siri gelombang bagi dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Berikut merupakan jadual yang diberi. Akan bergerak kepada cara untuk melukis gambar rajah pembiasan gelombang air serta. Ana akan ajar cara untuk melukis daripada kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Langkah yang pertama ialah kita akan lukis anak panah AB berserenjang dengan muka gelombang 7 untuk kita mewakili arah perambatan gelombang 7. Yang kedua ialah kita akan melukis garis normal dia berserenjang dengan kawasan dalam dan kawasan cetek. Yang ketiga ialah kita akan lukis anak panah BC tu dia mendekati garis normal sebab macam yang kita dah belajar dekat dalam ciri-ciri gelombang tu. Daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, dia kena dibias mendekati garis normal. Yang keempat ialah kita akan lukis 3 garis berserenjang dengan anak panah BC. Tapi 3 garis tu dia kena lebih mendekati antara satu sama lain daripada muka gelombang 7. Maksudnya dia lebih rapat antara satu sama lain daripada gelombang 7. Kita akan bergerak kepada contoh fenomena pembiasan dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah gelombang bunyi pada waktu siang. Jadi, pada waktu siang ni, udara dekat permukaan bumi dia lebih panas daripada udara dekat atmosfera. Oleh itu, bunyi dia bergerak dengan lebih laju dekat dalam udara panas berbanding dengan udara sejuk. Dengan itu, gelombang bunyi ini dia dibiaskan menjauhi permukaan bumi. Sebab itulah pemerhati dia dengar bunyi yang sangat perlahan pada waktu siang. Seterusnya, kita akan bergerak kepada gelombang bunyi pada waktu malam. Pada waktu malam ni, udara dekat atmosfera dia lebih panas daripada udara yang berhadapan dengan muka bumi. Dan macam kita tahu, udara ni dia bergerak dengan lebih laju kan dekat dalam udara panas. Jadi, dia dibiaskan menghampiri permukaan bumi. Oleh sebab tu, pemerhati dia boleh dengar bunyi yang lebih jelas pada waktu malam berbanding dengan pada waktu siang. Seterusnya, kita akan beralih kepada contoh yang kedua iaitu fenomena pembiasan gelombang air laut. Dekat kawasan air laut ni, dia ada 2 kawasan iaitu kawasan teluk dan kawasan tanjung. Kawasan teluk ialah kawasan air dalam, manakala kawasan tanjung ialah kawasan air cetek. Bila muka gelombang air ni dia merambat ke kawasan tanjung, dia akan menyebabkan laju gelombang tu berkurang dan menyebabkan panjang gelombang menjadi semakin kecil. Manakala apabila muka gelombang air tu dia merambat ke kawasan cetek, laju gelombang dia akan bertambah dan menyebabkan panjang gelombang semakin besar. Hal ini menyebabkan muka gelombang membengkok dan mengikut bentuk tepi pantai. Jadi, pembiasan gelombang air ini telah menyebabkan tenaga gelombang ditumpukan dekat kawasan tanjung, menyebabkan amplitude yang lebih tinggi. Manakala dekat kawasan teluk pula, tenaga gelombang ini dia disebarkan dekat kawasan yang luas, menyebabkan amplitude yang rendah dan air menjadi lebih tenang. Jadi, dalam tajuk ini ialah kita akan menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. Dalam tajuk ini, kita hanya akan fokus tentang formula dia iaitu V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Jadi, Ana akan bagi contoh soalan iaitu contoh pertama. Dekat dalam contoh pertama ni yang Ana baca dia nak panjang gelombang ataupun dia nak lambda. Jadi kita akan keluarkan semua maklumat yang ada dekat soalan dia. Kawasan cetek punya lambda ialah 2 cm. Kawasan dalam punya lambda ialah benda yang kita nak tahu. Kawasan dalam punya hal laju ialah 12 cm manakala kawasan cetek punya hal laju ialah 8 cm. Jadi kita akan masukkan semua maklumat tu dekat dalam formula yang kita dah tahu iaitu V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Dan bila kita dah masukkan semua maklumat tu dan kita dah susun-susunkan tempat dia, kita akan dapat yang last kali tu ialah 3 cm. Senang. Bye-bye. Dari mata ke hati, pernah ke korang dengar ungkapan ni? Saat mata menangkap sesuatu yang menarik pandangan kita dari tujuan asal. Kau kena betul. Encik, tu bukan mesin biometrik. Mungkin akan membawa nafsu yang lebih besar daripada sekadar melihat. Sampai semua berakhir dengan baik. Tapi ingatlah wahai manusia sekalian, perancangan syaitan dan iblis untuk mengasuh keturunan Nabi Adam tidak akan berhenti sampai hari kiamat dengan pelbagai cara apa sekalipun.